Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Malaysia Madani diucapkan kepada barisan juri adil lagi bijaksana. Pohon pepaya tiada berduri, tumbuh bersama bunga melati. Izinkan saya perkenalkan diri, moga-moga menyentuh hati. Nama diberi Sofia Amira binti Abdul Razak, berusia 17 tahun. Saya merupakan anak didik SMK Agama Johor Bahru yang terletak di Johor Jaya di bawah Pejabat Pendidikan Daerah Pasir Gudang. Masa itu bagaikan emas yang bernilai harganya. Oleh hal yang demikian, saya gemar memanfaatkan masa dengan membaca buku-buku cerita. Dalam video kali ini, saya berasa amat teruja untuk berkongsi tentang sebuah novel yang baru sahaja saya habiskan pembacaannya yang berjudul Silir Daksina. Novel sastra bahasa Melayu yang berjudul Silir Daksina ini merupakan sebuah novel yang mengisahkan tentang hidup seorang remaja yang bernama Haikal Hakimi. Novel hasil pena Nizar Parman ini sangat menarik dan syarat dengan pengajaran yang boleh dijadikan iktibar dalam kehidupan seharian kita, terutamanya golongan remaja. Novel terbitan Utusan Publication and Distributors Sedang Berhad ini telah diterbitkan pada tahun 2015. Novel ini mempunyai 283 halaman dan mempunyai sisipan kandungan sebanyak 16 bab. Ayuh bersama saya kita mengamati dan mendalami kisah hidup Haikal Hakimi ini dengan lebih dekat lagi. Haikal Hakimi merupakan watak utama di dalam novel Silir Daksina ini. Ia telah menerima sebuah manuskrip lama hasil penulisan ayah kandungnya. Kini Haikal telah menetap di Kuala Terengganu bersama Umi, Walid yang merupakan ayah tirinya dan juga Nurul Aisyah yang merupakan adik tirinya. Teruja dengan manuskrip tersebut, Haikal tekad untuk menjejaki arwah ayah kandungnya di Batu Pahat Johor walaupun ayah kandungnya telah meninggal dunia. Namun, uminya telah melarang keras Haikal untuk pergi ke Batu Pahat Johor itu disebabkan hubungannya bersama ayah kandung Haikal tidak bahagia. Umi telah membawa Haikal tinggal di Kuala Terengganu dan meninggalkan Abdullah bin Kayyan kesepian di Batu Pahat Johor. Walau bagaimanapun, Haikal tetap dengan pendiriannya untuk pergi ke Batu Pahat Johor bagi merungkai kisah hidup arwah ayahnya. Setibanya Haikal di kampung Seri Purnama, Batu Pahat Johor, Haikal disambut baik dan mesra oleh penduduk kampung. Haikal mendapati bahawa arwah ayah kandungnya merupakan seorang yang amat disegani oleh penduduk kampung dan sedikit sebanyak dapat membantu Haikal bagi merungkai kisah hidup ayah kandungnya. Hasil daripada perbualan Haikal bersama penduduk kampung, Haikal mendapati bahawa ayah kandungnya merupakan seorang penggiat aktif dalam bidang kebudayaan dan cinta akan sastera sehingga memperkenalkan tarian zapin kepada penduduk kampung. Bukan itu sahaja, arwah ayah kandungnya juga merupakan seorang guru yang aktif dalam bidang penulisan sehingga mewujudkan aksara kepada penduduk dalam kampungnya. Pada satu ketika, Haikal telah membuat persembahan zapin di Purnama dan berganding bersama si Huak. Dia berasa amat terharu dan teruja kerana Umi, Walid dan adik tirinya datang memberi sokongan dan membuatkan penduduk kampung yang lain berasa terharu juga dan terkenang akan arwah ayah kandungnya iaitu Abdullah bin Kayyan. Dendam Uminya terhadap Abdullah bin Kayyan semakin melebur dan telah menziarahi kubur arwah bekas suaminya dan telah mengakui kesilapannya memisahkan anak kandungnya bersama dengan bapa kandungnya sendiri. Setelah beberapa bulan tinggal menetap di kampung Seri Purnama, Haikal membuat keputusan untuk melanjutkan pelajarannya dalam bidang perguruan di Universiti di Sarawak. Justeru, terdapat pelbagai pengajaran yang dapat dijadikan iktibar dalam kalangan masyarakat pada masa kini hasil daripada karya penulisan Nizar Parman yang berjudul Silir Daksina ini. Nilai kegigihan dan berbudi bahasa perlulah diterapkan dalam diri setiap komuniti pada masa kini.
Hidup yang semakin mencabar ini bukanlah satu tiket buat ibu bapa untuk alepa dalam tanggungjawab mereka terhadap anak-anak dalam memberikan kebahagiaan dan kasih sayang yang secukupnya. Dalam novel ini ada juga menitik beratkan soal kasih sayang seorang bapa terhadap anaknya, di mana Abdullah bin Khayyat sentiasa mengingati dan merindui anaknya walaupun telah dipisahkan oleh bekas isterinya, sehingga telah menulis sebuah manuskrip buat anaknya. Pada pendapat saya, gaya penulisan novel ini sangat menarik dan mudah difahami. Penggunaan bahasa yang digunakan juga sangat mudah difahami dan sesuai untuk pelajar membacanya. Buku kecil dengan 18.3 cm panjangnya dan 11.3 cm lebarnya serta setebal 283 halaman ini mudah untuk dibawa ke mana-mana. Bukan itu sahaja, buku ini juga terdapat ilustrasi yang menarik dan juga mempunyai sisipan glosari pada akhir halaman yang dapat menolong para pembaca mengetahui maksud-maksud yang telah digunakan serta menambah kosakata yang sedia ada. Kesimpulannya, novel Si Redaksina ini mempunyai pelbagai pengajaran yang dapat dijadikan iktibar dalam kehidupan seharian kita, terutamanya pada golongan remaja. Ternyata, golongan Z ini perlu diberikan perhatian yang secukupnya oleh ibu bapa supaya mereka mendapat kebahagiaan dan keharmonian dalam kehidupan seharian. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.